Okey kelas, so kita akan start masuk bab baru iaitu bab 10 kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, so kita tengok apa yang kita akan belajar dalam bab ni adalah yang pertama tentang perubatan tradisional, perubatan moden, perubatan komplementari, pasal radikal bebas, bahan antioksidan dan produk kesihatan. Okey, so untuk hari ni kita akan tengok yang pertama dulu iaitu perubatan tradisional, moden dan komplementari. Yang ni biasa sahaja. Tradisional kamu biasa dengar iaitu perubatan kampung yang tak perlu gunakan bahan-bahan kimia, guna akar-akar kayu, itu adalah perubatan kampung, perubatan tradisional. Biasa dengar kan? Okey, yang kedua perubatan moden pun biasa dengar. Yang ni dekat hospital lah. Biasanya kalau pergi hospital makan ubat yang guna check up, barang-barang peralatan dekat hospital tu kita panggil perubatan moden. Tapi apa pula perubatan komplementari? Yang tu kamu tak biasa dengar kan? Okey, so kita akan tengok satu persatu dulu. Okey, yang pertama kita ada 3 jenis kaedah perubatan iaitu tradisional, moden dan komplementari. Kalau tradisional ni macam cikgu cakap lah, tumbuh-tumbuhan, haiwan, bahan semula jadi yang mak-mak dekat kampung, nenek-nenek dekat kampung tu guna. So itu adalah perubatan tradisional. Kalau perubatan moden, dia lebih kepada bidang ilmu sains, termasuklah sama ada ubat ataupun peralatan yang kita gunakan untuk mengubati penyakit atau merawat kecederaan. So, kalau yang berkaitan dengan sains-sains tu, yang dekat hospital, ubat, semua bahan kimia tu, itu adalah perubatan moden. Okey, apa maksud perubatan komplementari? So, ini adalah merujuk kepada kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang terbentuk daripada bentuk budaya zaman berzaman, iaitu dia merangkumi dua bahagian sama ada produk semula jadi ataupun senaman badan dan minda. Okey, contohlah dekat sini cikgu bagi pernah dengar perubatan bekam? Bekam tu yang dekat badan tu kan, yang untuk buang darah beku, yang orang kata yang dekat belakang dia letak bekam tu keluar darah tu. Itu adalah contoh perubatan komplementari. Sebab apa? Sebab yang tu dia tak guna tumbuh-tumbuhan, dia tak guna haiwan untuk rawat penyakit. So dia bukan perubatan tradisional dan bukan juga perubatan moden sebab dia tak ada guna bahan kimia, dia tak ada guna teknologi-teknologi canggih yang berkaitan dengan perubatan ni, tak ada. So dia biasa saja. Itu adalah maksud perubatan komplementari. Okey, so kita tengok lebih detail kepada perubatan tradisional. Yang pertama kita tahulah diperbuat daripada bahan semula jadi, tumbuhan atau haiwan, diwarisi secara turun-temurun iaitu daripada nenek moyang kita. Kalau dikata contoh halia boleh buangkan angin dalam badan. So macam mana kita tahu? Itu adalah petua secara turun-menurun daripada nenek moyang kita. Okey, lepas tu keberkesanan dia lebih perlahan dan makan masa sebab dia secara terus, dia tak ada bahan kimia, so dia ambil masa yang lebih lama lah. Contoh kamu pening kepala boleh guna apa? Boleh hidu bawang putih, contohlah kan. So dia akan ambil masa. Kalau kamu telan Panadol, ubat moden, yang tu lagi cepat. Bila telan Panadol je terus sihat. Tu berbeza lah. So perubatan tradisional ni dia berkesan tapi dia ambil masa yang lebih lama dan lebih perlahan. Kos rawatan rendah. Sebab apa? Sebab kita guna hanya haiwan dan tumbuhan sahaja. Kadang-kadang petik tepi rumah saja. Kalau beli halia pun murah sahaja. Okey, so kos rawatan dia lebih rendah. Pembuktian keberkesanan. Apa maksud pembuktian berkesanan ni? Contoh, macam mana orang-orang tua tahu minum halia boleh keluarkan angin? Mestilah sebab dia test dulu. Okey, dia test. Tiba-tiba dia sedawa ke, kentut ke, so dibuang angin kan. So terbukti, oh betul kalau makan halia ni buang angin. Kalau makan kunyit buang angin tak? Tak ada apa. So berdasarkan pengalaman. Kalau benda tu berlaku, dia cuba dan benda itu berjaya, maksudnya terbuktilah berkesan. So itu maksud dia pembuktian secara pengalaman. Okey, next kita ada perubatan moden.
Yang ni lebih kepada ubat-ubatan sintetik. Apa maksud dia? Contoh ada Panadol, ada ubat batuk. Pergilah farmasi, segala-gala ubat itu adalah ubatan sintetik, iaitu perubatan moden. So kaedah moden juga sama juga termasuk, kan cikgu kata tadi bukan setakat ubat, peralatan pun dipanggil perubatan moden. Contoh, kita gunakan peralatan moden untuk pembedahan, rawatan laser, radioterapi untuk pesakit kanser. So itu tergolong dalam perubatan moden. Kos rawatan lebih mahal sebab dia melibatkan kajian. So ubat-ubatan yang lagi mahal, campuran dia, dan peralatan yang lebih mahal. So dia lagi mahal lah kos dia. Rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik. So dia merawat, kadang-kadang dia guna makan ubat. So itu ubatan sintetik. Rawatan lebih berkesan dan lebih cepat. Contoh, nak hapuskan sel kanser, kita guna radioterapi atau rawatan laser untuk buang ketumbuhan ke apa. So kalau makan ubat dia lambat. Macam contoh ketumbuhan, makan ubat lambat nak kecut. Tapi kalau nak buang, buat operation, hari ni buat, besok dah tak ada. Dia dah buang dah. So rawatan dia lebih cepat dan berkesan. Okey, kalau perubatan komplementari pula, dia tidak melibatkan pembedahan. Dia tak ada peralatan yang besar-besar itu, tak ada pembedahan, tak ada, dan jahirkan pada tubuh badan. Maksudnya dia buat secara terus pada tubuh badan. Tidak ada guna ubat terapeutik, maksudnya dia tidak ada guna ubat kampung, dia tak ada guna dadah, dia tak ada guna ubat moden, dia tak ada guna bahan kimia. So dia tidak melibatkan pembedahan. Contoh kita ada, apa maksud perubatan komplementari? Kalau Cina biasa dia berubat, kita famous dia guna apa? Yang jarum-jarum panjang tu kan, jarum tajam tu cocok pada tubuh. Yang tu kita panggil apa? Rawatan akupuntur. Dan kita ada contoh tadi rawatan bekam. So dia tak ada guna ubat kimia, dia tak ada guna ubat kampung, dia tak ada melibatkan pembedahan. So yang tu yang kita panggil dia perubatan secara komplementari. Okey?